الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini, petang ini, saat ini, ketika ini, di masa ini. Allah berikan lagi kekuatan, sihat, cergas, ceria, gembira, bahagia, tenang, seronok, lapang. Lagi apa? Mudah-mudahan semuanya yang positif, yang baik-baiklah. Mudah-mudahan insya-Allah terhimpun kebaikan dalam majlis kita pada petang ini. Apa cerita petang ini? Petang ini ceritanya ialah sambungan pada minggu lepas berkenaan menjadi anak yang soleh. Apa sebabnya, apa hadisnya, apa ayat Qurannya. Sekarang kita masuk kepada fasa yang berikut, iaitu 3 keadaan. Yang pertama, kalau ibu bapa kita masih hidup. Yang kedua, kalau ibu bapa kita telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, bagi seseorang yang kalau memiliki ibu bapa yang tidak beragama Islam. Dengan catatan tidak berimanlah. Jadi kita pergi dulu kepada diri kita yang masih ada memiliki ibu dan ayah yang hayat mereka masih di kandung badan. Apa amaran-amaran atau kita sebut dorongan-dorongan dari hadis Nabi ataupun ayat Quran yang menceritakan peluang untuk kita ke syurga. Peluang. Hari itu kita dah ceritakan bagi orang yang masih memiliki ayah dan ibu, sebenarnya peluang untuk mereka menuju ke syurga adalah peluang yang amat besar. Peluang yang amat besar. Ingat hadis yang sebelum ni? Apabila seseorang itu berpagi-pagian membuat baik kepada kedua ibu bapanya, sebenarnya kedua ibu bapanya itu bagaikan 2 pintu untuknya yang dibukakan oleh Allah untuk dia masuk syurga. Kalau tinggal ayah saja, maknanya ada baki 1 pintu untuk dia. Kalau tinggal ibu saja, maka ada 1 pintu untuk dia. Yang mana kalau dia berbuat baik, maka dia akan dipermudahkan untuk melangkah masuk dalam syurga. Dan dia kena terus berbuat baik. Lepas tu sahabat Nabi tanya apa? Ya Rasulullah, adakah perlu saya buat baik walaupun kedua mak bapak saya menzalimi saya? Tapi dia bukan tanya saya, dia tanya seseorang. Adakah seseorang itu perlu juga buat baik sekalipun mak bapak dia menzalimi dia? Rasulullah bersabda, ya, wa in zalamahu. Sekalipun kedua mak bapak dia menzalimi dia, tetap dia masih ada lagi tuntutan untuk buat baik. Baik, sekarang kita pergi. Tajuk kita sambungan. Kalau mak ayah kita masih hidup, apa hadisnya? Kita tengok ni. Ada sebuah hadis baginda Nabi SAW. Apa hadisnya tu? Ada tak ada baris sepenuhnya lah. Boleh dibaca lah agak-agaknya. Ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang satu orang lelaki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'zanahu. Maka lepas tu dia dah sampai jumpa Nabi, dia minta izin kepada Nabi fil jihad, untuk dia menyertai jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak masuk dalam barisan, dia nak menyertai jihad, Nabi tanya kepada dia, ahayyun walidaka,
adakah kedua mak bapak kamu masih hidup? Sebab kalau dia tu ayah dia sihat, maka ayah dia pun kalau seorang Muslim kena join juga jihad. Tapi bila ayah dia tak join, jadi Rasulullah tengok dia seorang yang datang. Jadi Nabi tanya, mak ayah kamu masih hidup? Qala, sahabat Nabi tu jawab, na'am. Na'am tu maknanya ya. Lalu kata Rasulullah, fafihima fajahid. Maka berjihadlah engkau pada kedua-dua mereka. Pada jalan Allah, perang. Pada kedua-duanya maknanya jihad pada. Maknanya kalau kita faham daripada situ, sebenarnya yang Nabi maksudkan apa? Tak perlu kamu pergi ke jihad, tapi kamu dah sampai sini tu bagus kerana hati kamu nak berjihad. Tapi sekarang oleh kerana kamu ada mak bapak, kamu diberikan pelepasan, berjihadlah kamu pada urusan mak bapak kamu. Maknanya apa? Kita korbankan tenaga kita, duit kita, masa kita, maknanya untuk mencukupkan, memenuhi keperluan mak bapak dia yang telah pun berusia yang dah tak berkemampuan dan tak ada kekuatan. Jadi sampai begitu sekali dia punya besar pahala sehingga dia pada menyelia, menjaga, berkorban untuk mak bapak dia pun sudah dikira sebagai satu perkara yang termasuk dalam urusan jihad. Jadi maknanya besar ke tak besar? Nabi tanya tu, mak bapak kamu masih hidup ke? Rupanya mak bapak yang masih hidup yang memerlukan bantuan anak pun dipertimbangkan dulu oleh Nabi sebelum anaknya tu dibawa pergi berjihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah ni bukan ikut hawa nafsu perasaan saja, tapi mesti iman. Kalau iman dia, keutamaan dia ialah keperluan mak bapak dia kepada dia, maka yang menjadi pemimpin dalam urusan jihad fi sabilillah mestilah faqih dalam urusan agama. Mesti bijak, mesti tahu, mesti faham. Jadi akhirnya budak tu pun, anak muda ni pun apa? Pulang semula, maka dia berjihadlah mengurus mak dan ayah dia. Maka pahala jihad besar. Nah, ini contoh kalau mak bapak masih hidup. Contoh lain, tengok ni. Baginda Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Sa'ala maknanya soal, tanya. Telah bertanya rajulun, seorang lelaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ada seorang lelaki telah bertanya kepada baginda Rasulullah, lalu dia bertanya dengan katanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan baik dari saya? Untuk mendapatkan layanan baik dari saya? Untuk mendapatkan perhatian baik dari saya? Siapa manusia yang paling berhak sekali? Siapa? Sebab dia nak tunaikan hak. Ini pola fikir para sahabat ni mesti jadi panduan kita. Dia bukan fikir siapakah yang patut sekali saya minta dia layan saya. Bukan. Siapakah yang patut sekali saya berikan layanan baik kepada dia. Tu nampak. Dia memikirkan apa hak yang perlu dia tunaikan. Kita terbalik. Manusia ni kalau ikut hawa nafsu, dia akan fikir siapa yang patut layan saya. Isteri saya patut layan saya macam ni. Suami saya patut layan saya macam ni. Anak saya patut layan saya macam ni. Dia tu yang patutnya layan suami dia macam mana, dia tak fikir. Dia tu yang patut layan isteri macam mana, dia tak sibuk fikir. Dia yang sepatutnya layan anak dia, dia tak fikir. Dia yang sepatutnya layan mak bapak dia, tak fikir. Dia fikir apa yang patut orang buat pada dia. Ini masalah manusia. Sahabat Nabi, dia tak fikir macam tu. Dia bukan fikir apa orang patut pada dia buat pada dia. Dia fikir, siapakah orang yang patut saya buat baik pada dia? Yang paling berhak utama sekali, siapa orangnya wahai Rasulullah? Man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Tu nampak? Pola fikir menunaikan hak. Lalu baginda Nabi SAW, kita lihat di sebalik soalan para sahabat, menunjukkan cara fikir tu. Di sebalik soalan sahabat Nabi, tersingkap dan tersirat di dalamnya cara sikap mereka tu.
Macam mana cara mereka menyikapi tanggungjawab. Luar biasa. Bila dia tanya begitu, qala ummuka. Nabi pun jawab, ibumu, mak kamu. Qala, dia tanya lagi, summa man. Kemudian siapa Rasulullah? Nampak? Nak tahu lagi. Qala, Nabi bersabda, ummuka, ibu kamu. Kali kedua. Qala summa man. Dia tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, summa ummuka. Kemudian ibu kamu juga. Akhirnya kali yang keempat, qala summa man. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, kemudian siapa? Nabi pun menjawab, qala summa abuka. Kemudian adalah ayah kamu. Kenapa ayah kamu jatuh nombor 4 ni? Mak kamu, mak kamu, mak kamu. Ada riwayat sebut mak kamu 4 kali. Tapi yang kebanyakannya sebut 3 kali. Mak kamu, mak kamu, mak kamu. Ulama adalah mentafsirkan kenapa 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali itu menunjukkan ketegasan. Nabi, bila baginda Nabi nak menekankan tentang kepentingan sesuatu perkara, salah satu caranya ialah ulang 3 kali. Salah satunya apa? Cara Nabi ulang 3 kali. Itu salah satu. Jadi kalau sini ulang 3 kali, Nabi nak beri penekanan. Penting, mak kamu, mak kamu, mak kamu. Ada ulama mengatakan, oh hikmahnya, ini yang kedua pula, hikmahnya ialah kerana ada 3 pekerjaan dalam dunia ni, pekerjaan manusia, yang hanya mampu dibuat oleh mak kita, yang bapa kita tak mampu buat. Iaitu apa? Yang pertama, mengandungkan. Bapa tak boleh mengandungkan kita. Kalau dia mengandung, mungkin mengandung tak beranak-beranak kot. Wallahualam. Cerita dia tak boleh mengandungkan. Yang kedua, bapa ayah kita tidak boleh melahirkan kita tanpa merendahkan peranan mereka. Dan yang ketiga, bapa ayah kita tidak boleh menyusukan kita. Jadi maknanya ialah apa? Yang keempat baru bapa. Apa hikmahnya? Kerana bapa ni urusannya mencarikan rezeki untuk kita, yang mana kalau bapa tak ada pun ramai juga ibu yang berkemampuan untuk melakukan hal yang sama, walaupun mungkin tidak sesempurna kemampuan bapaknya. Tapi nak cerita tu hikmah lah ulama kita tafsirkan. Saya nak ceritanya tu. Itu cara. Jadi baginda Nabi SAW, bila ditanya oleh sahabat Nabi begitu, maka Rasulullah pun jawab, ibu. Cuma dalam bab ni kena hati-hati. Sebab ada orang dia silap faham. Silap faham macam mana? Ada seorang remaja lelaki, dia tu minat, suka, berkenan pada ada satu orang perempuan. Kira-kira dia hasrat nak jadikan orang perempuan ini sebagai isteri. Lalu dia pun perkenalkan wanita ini kepada mak ayah dia. Dia bawa mak ayah dia pergi berjumpa dengan wanita tersebut dengan tujuan untuk kenal-kenal. Bila kenal, ringkas-ringkas ceritalah nak kepada tajuk. Kemudian dia tanya kepada mak dia, macam mana mak? Saya punya kawan tu, Along punya kawan tu, okey tak mak? Mak dia kata, okey je, mak tengok orangnya okey saja. Mak setuju aja. Ayah macam mana pula ayah? Ayah dia kata, ayah tak setuju lah. Kau jangan kahwin dengan budak perempuan tu. Kau jangan kahwin dengan, istilahnya budak perempuan tu, kau jangan kahwin dengan dia. Alah ayah, apa ni ayah? Tak, kau tanya ayah terus terang cakap. Panjang ceritanya, tapi ayah tak setuju. Kau jangan kahwin dengan budak tu. Mak, macam mana ni mak? Mak okey aja, mak tengok budaknya okey-okey saja, tak masalah. Kau tanyalah bapak kau. Ayah, macam mana ayah? Kau jangan kahwin dengan orang tu. Kau carilah orang lain. Kahwin, cari orang lain. InsyaAllah nanti ada jodoh yang lain. Kau cari je, sabar je. Akhirnya agaknya budak lelaki ni dia dia memikirkan. Mak dia setuju, bapak dia tak kasih. Bapak dia melarang. Lalu adalah sebab-sebab tertentu bapak dia larang. Tapi bukan bapak dia larang tu maksudnya untuk bapak dia. Bukan.
Bukan, dia larang-larang betul ni, bukan larang ada makna tu, bukan. Larang betul ni. Jadi bila dia dah larang begitu, akhirnya budak lelaki ni agaknya dah ceritanya dah suka, dia susun-susun, dia atur-atur juga, akhirnya dia pun kahwin. Dia kahwin dengan wanita yang dimaksudkan itu. Bila dia berkahwin, maka orang pun pertanyakan, kenapa engkau kahwin? Kan bapak engkau cakap jangan. Kan bapak engkau dah pesan, tak payah cari orang lain saja, sabar saja. Lalu dia gunakan hadis Nabi ni. Dia kata apa? Aku teringat hadis Nabi, ada seorang lelaki datang kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, siapakah yang patut saya layan baik? Mak kamu, kemudian siapa mak kamu, kemudian siapa mak kamu, kemudian siapa bapa kamu. Jadi dia faham bila disebut nama mak 3 kali, maknanya yang penting mak kata okey, bapa kata tak okey tak penting, yang penting mak. Jadi kita nak kena jaga mak. Bila mak kasih, maknanya boleh. Kalau ayah tak kasih, jawapannya tak ada masalah, yang penting mak. Sebab mak 3 kali. Jadi akhirnya dia guna kefahaman dia sendiri. Sedangkan apa yang dia faham tu betul ke macam tu? Yang dia faham daripada hadisnya betul. Hadis tak masalah. Hadis memang sahih, memang betul lah hadisnya. Yang dia faham macam tu betul ke? Jawapannya tak betul lah. Dalam bab memberi layanan baik, keutamaan pada ibu. Dalam bab mematuhi perintah dan larangan, mesti mendahulukan ayah. Itu tajuk dia. Bukan maknanya semua perkara kita utamakan ibu kita. Salah juga. Bukan semua perkara kita utamakan ayah kita. Utamakan tu maknanya dahulukan. Bukan kebelakangkan ataupun membelakangkan yang lain. Bukan. Kita kalau dalam bab perintah suruhan atau larangan, utamakan, kedepankan dulu urusan ayah. Dalam urusan melayan baik, baru kedepankan ibu. Contohnya, kalau nak bagi duit belanja ke, kalau nak telefon ke, kalau nak balik, nak berpisah, salam yang mana dulu? Bagus salam mak dulu. Kalau nak sembang, banyakkan sembang dengan mak lebih sikit. Kerana layanan baik. Kalau nak bagi duit belanja, bagilah mak dulu. Lepas tu bagi ayah. Bagi dua-dua okey. Kerana layanan baik, keutamaan dia kat situ. Kalau nak telefon, kerap telefon yang mana dulu. Macam itulah. Yang itu okey mak. Tapi dalam bab perintah larangan, selagi mana tak bertentangan dengan syarak, maka ketaatan kita pada bapa dulu. Sebab kerana ibu dia tu adalah isteri kepada bapa dia. Yang mana isteri tu sendiri kena taat pada suaminya. Sudah disusun dalam syarak tu macam tu. Jadi masing-masing akan ada dia punya circle keutamaan dia sampai masa yang ni diutamakan. Sampai sini, masa macam sini, yang ini diutamakan. Tanpa membelakangkan. Bukan maknanya utamakan bapa, ketepikan ibu. Bukan. Utamakan mak, ketepikan bapa. Tak boleh. Itu cara salah, cara faham. Utamakan tu kedepankan dalam urusan tertentu. Dan kemudian disusuli. Yang lain mengikuti hal yang sama. Jadi budak lelaki tadi, kalau dia nak mendapatkan redha kedua mak bapak dia, dia dalam bab bila bapak dia larang kahwin, sepatutnya tugas dia bukan lawan. Tugas dia yakinkan, tugas dia pujuk, tugas dia bincang. Dapatkan daripada restu bapak dia. Kemudian bila bapak dia kata, okey, on, kau boleh kahwin. Maka nanti maknya pula perlu kepada mentaati urusan suaminya. Dan bila mak dia pun dah restu, dua-dua restu, maka jalanlah. Walaupun perkahwinan tetap sah, tapi kita cerita tentang penyusunan keutamaan. Pernikahan tetap sah. Walaupun sebab dia anak lelaki, dia nak kahwin dengan siapa tanpa pengetahuan mak bapak dia pun, lelaki tu boleh saja bernikah. Dari segi sah tak masalah. Kita nak ceritanya dari segi penyusunan keutamaan dalam bab nak menjadi anak yang soleh. Itu tujuan dia. Kan matlamat dia gitu. Kita nak jadi anak yang soleh kan kita dah bincang minggu lepas. Bukan sebab mak bapak kita. Tapi sebab Allah. Kerana Allah yang memerintahkan. Kerana Allah yang memerintahkan. Jadi tu kalau mak bapak kita masih hidup.
Kita masih tajuk apa? Kalau mereka masih hidup. Kemudian kita tengok hadis yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat ni faham cerita saya. Saya bagi contoh keadaan, saya bagi sebab, tafsir hadisnya, suasananya. Tapi cerita kalau mak bapak hidup lah. Boleh faham Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan yang hadir hari ni 133 orang. Mudah-mudahan semuanya anak yang soleh-solehah buat ibu bapa masing-masing. InsyaAllah. Tak kisah umur kita berapa. Kita ni umur berbeza kerana kita hidup pada jangka waktu dunia. Sebab tu umur kita berbeza. Padahal sebenarnya di alam roh kita sama. Nanti dalam syurga semuanya sama. Dalam syurga semuanya sama. Beza umur. Kita dengan umat-umat terdahulu yang dah meninggal apa semua, nanti bila dikumpulkan, semuanya lebih kurang sama sebaya. Sebaya. Jadi yang membezakan kita umur di dunia tu kerana apa? Kerana di dunia ni dicipta masa dia ada dahulu, ada kemudian, ada awal, ada akhir, ada cepat, ada lambat, ada yang ke hadapan, ada yang terkebelakang. Kerana disusun, kerana ada perjalanan zaman. Sebab tu ada tua, ada muda. Jadi kita ni diperintah untuk menghormati orang yang lebih tua kerana tuntutan dalam syarak menghendaki kita itu, maka kita patuh perintah Allah. Padahal kalau ikutkan di alam selanjutnya, mungkin umur kita semua sebaya. Yang kita dalam Google Meet ni, besok di alam yang berikutnya, kita sebaya je lebih kurang. Tak ada beza pun. Tapi kerana kita lalui dunia alam ini, yang memang ada susun aturnya, sunatullah Allah susunkan. Ada masanya, ada zamannya, ada dekadnya, ada abadnya, ada tahunnya, ada minggunya. Maka jadilah orang yang lebih awal dia dilahirkan ke dunia, maka dia akan lebih cepat umur dia berlalu pergi kerana ukuran waktu dan umur dunia itu. Tapi kalau dah tak ada benda-benda ukuran waktu tu, kita pada sama semua. Kita ni makhluk yang jadikan kita ada tua muda pun Allah. Yang jadikan masa sehingga kita ni terikat, tergantung, terkait dengan masa. Sehingga bila lama-lama kita semakin tua, semakin lemah. Yang jadikan semua tu kan Allah. Dan kalau Allah nak jadikan semua kembali sebaya dan Allah hancurkan kemudian bangkitkan kita semua, kan Allah Maha Kuasa lakukan semua itu. Jadi kita beriman dengan hal-hal yang seperti itulah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan cara gitu kita jernih fikiran kita. Jernih fikiran kita. Baik, kita tengok sekali lagi ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi, termasuk dalam kategori kabair, termasuk kategori dosa besar. Apa dia? Syatmur rajuli walidayh. Termasuk dosa besar ialah satu orang dia mengejek mak bapak sendiri. Orang maki-maki mak bapak sendiri. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Mereka bila dengar Nabi kata dosa besar ialah kutuk bapak sendiri, mereka tanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang memaki hamun kutuk mak bapak dia sendiri? Kata Rasulullah begini, Naam, Nabi kata ada, iya ada. Macam mana tu? Yasubbu abar rajuli, bila satu orang dia maki hamun bapa kawan dia dan bapa dan kawan dia maki hamun bapa dia. A dia ada kawan dengan B, dia maki-maki hamun bapa B dan B ni balas maki-maki hamun bapa A. Maka jawapannya Rasulullah kata itu maknanya dia mengejek bapa dia sendiri. Masing-masing ejek bapa sendiri. Yang kedua, A kutuk maki-maki hamun mak kawan dia, B. Yang B pula balas maki hamun mak kepada A. Walaupun A kutuk mak B, B kutuk mak kepada A, sebenarnya siapa kutuk siapa? Nabi beritahu. Sebenarnya siapa kutuk siapa? Siapa maki siapa? Siapa ejek siapa? Ya subbu. Maknanya dia maki mak dia sendiri. A maki hamun mak dia sendiri.
maka Rasulullah kata minal kabair. Dalam satu riwayat mal'unun, terlaknatlah. Jadi bila Nabi sebut kabair, terlaknat, sebenarnya ejek-ejek nama bapa ni pun tak boleh. Saya kalau pergi sekolah menengah selalu saya ingatkan budak-budak sekolah menengah dia dah terbiasa, dia suka ejek nama, ejek apa bapa orang dan sebagainya. Baik, itu beberapa hadis Nabi. Kita tengok kepada ayat Al-Quranul Karim. Ini terjemahan sahaja dari surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya janganlah kamu sembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Wabil walidaini ihsana. Kemudian, ni surah Isra ni ayat berapa ni? Dia awal-awal surah. Ayat dia nombor dia berapa? Kita tengok sekejap. Wa qada rabbuka. Awal-awal. Ayat 23. Jika imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara kedua mak bapak kamu atau kedua-duanya sampai umur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua mak bapak kamu dengan perkataan uff. Jangan cakap perkataan uff. Fala taqul lahuma uffin. Uff. Bahasa Arab uff. Bahasa Melayu Ada tak budak-budak yang selalu gitu? Man, Long, kau pergi kedai jap. Itu namanya hukum dia dosa besar. Macam tu je. Macam tu je, dosa besar. Tak boleh. Sebab tu kita hati-hati. Ada orang dah terbiasa membantah mak dia. Ada yang kadang-kadang panjang-panjang. Mak ni orang dah cakap tak faham-faham. Cuba sekali-sekala dengar cakap orang. Jangan kamu membentak mereka. Sebab tu. Wala tanharuhuma. Jangan kamu bentak-bentak mereka. Tak boleh. Tak boleh suara tinggi. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Bukan perkataan yang baik. Kalau qawlan hasana, itu maknanya perkataan yang baik. Dalam Quran dia bukan suruh kita cakap perkataan yang baik. Kita kena pilih dalam banyak-banyak perkataan yang baik, yang mana satu perkataan yang mulia. Macam mana? Kata ulama, hati-hati. Kita bukan disuruh cakap benda yang baik pada mak bapak kita. Sekira-kira, kata sebahagian ulama, perkataan yang mulia ialah bila kita cakap dengan dia menggunakan perkataan itu, dia terasa dimuliakan oleh kita. Macam mana? Agak-agak yang kita cakap biasa-biasa tu sebenarnya boleh ke tak boleh? Sebahagian perkataan tu sebenarnya dah tak boleh kita cakap. Alamak, ni dia kasut dia dah tak muat ni. Ini pernah kita beli tu dia bukan pakai, dia simpan ni gini. Dia perli-perlinya mak dia. Mak dia diam, tak cakap apa. Kadang-kadang mak dia jawab-jawab, konon-konon macam gembira-gembira. Alah kau ni semua benda gini-gini. Ketika dia dah masuk dalam bilik seorang-seorang, kecil hati dia kata, kenapa anak aku cakap gitu depan-depan orang. Dia cuma cover je tadi sebab ada jiran. Dia cuma cover tadi sebab ada tamu. Dia cuma cover je tadi sebab ada orang tengah bertandang kat rumah. Jadi tak nak nampak suasana tu tegang. Padahal masa tu kita cakap dengan dia tu, dia rasa macam pedih hati dia. Sebab kita tak gunakan percakapan yang mulia. Mungkin nampak macam perkataan tu biasa-biasa je. Tapi tak mulia. Kalau mulia, qawlan karima. Tengok nanti, surah Al-Isra ayat 23. Ulama kita mengatakan apa? Sebagai ulama kita masa tafsiran dia kata begitulah. Cabaran kita ialah macam mana nak memilih perkataan yang bila kita gunakan perkataan tu cakap dengan mak ayah kita, dia rasa dia dimuliakan oleh kita. Sampai dia ada rasa perkataan mulia. Macam kita nak cakap dengan raja, kita pilih perkataan kan? Ada tak orang cakap dengan raja, kuning je kasut engkau? Bila beli kat mana tu?
takkan cakap macam tu. Kita akan cakap, wahai tuanku, alangkah indahnya kasut yang tuanku pakai. Pilih tu, tengah fikir nak cakap apa ni, nak cerita pasal kasut, tapi pilih perkataan yang kira-kira kalau kita cakap, seorang raja tu rasa yang dia tu seorang raja, yang kita tu rakyat. Kenapa masa dengan dia? Padahal kita tak disuruh pun memilih perkataan yang sampai perkataan yang mulia kepada seorang raja. Tapi yang kita disuruh ni, yang susah cabaran pada kita ni, memilih perkataan yang mulia untuk mak ayah kita masa kita bercakap. Wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kamu terhadap mereka berdua. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Kena rendah diri, kena penuh kasih sayang. Kena rendah diri. Asal wakhfid lahuma janahadh-dhulli itu maknanya rendahkan sayap kerendahan diri. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan ucapkanlah, berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka kedua ya Allah, sebagaimana mereka dulu telah mengasihani aku sewaktu aku kecil, mendidik aku ketika kecil. Ini mak ayah kita masih hidup, gunakan. Saya pun risau. Saya takut perkataan saya ni pada mak ayah, alhamdulillah mak ayah masih hidup, tapi saya tak tahu perkataan saya ni menggembirakan mereka tak, mereka terasa dimuliakan tak dengan perkataan saya. Mudah-mudahan lah. Jadi perintahnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama, buat baik. Kedua, jangan cakap Yang ketiga, jangan bantah, bentak-bentak, jangan bersuara tinggi. Cakap dengan perkataan yang mulia. Kalau baik, biasa. Mulia mesti atas lagi. Rendahkan suara dan diri kita bila bercakap dengan mereka. Kasihkan mereka. Dan tugas kita kena doakan. Buat benda ini, selamat hidup kita dunia akhirat, insya-Allah. Baik, itu bagi sebahagian kita yang masih ada mak dan ayah, kita berpeluang untuk melaksanakan demikian. Tapi bagi sebahagian orang yang mak ayah dah meninggal, mak ayah dah pergi kembali ke rahmatullah, dia hanya dapat melihat gambar saja. Dia hanya dapat mengimbau kenangan saja. Dia masih bernostalgia mengingatkan tempat-tempat tertentu bersama mak dan ayah dia sahaja. Jadi pada ketika ini macam mana dia nak jadi anak yang soleh untuk mak ayah dia? Banyak cara, kita pun sudah maklum pada sebahagian perkara. Antaranya apa? Hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini contoh, kita ambil satu hadis, dua hadis. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Darajatuhu maknanya darjatnya. Fayaqul ay rabbi ayyu syai'in hadhihi fayuqalu waladuka istaghfara laka. Apa makna dia? Hadis daripada Abu Hurairah, beliau berkata, nanti masa dalam alam barzah, seorang mayat lepas dia dah mati, ada mayat yang tiba-tiba dia dalam alam barzah, darjatnya diangkat tinggi oleh Allah. Tiba-tiba balasan baik banyak. Tiba-tiba mewah semacam. Tiba-tiba senang. Tiba-tiba seronok. Tiba-tiba banyak dia punya laba dan keuntungan. Terkejut-kejut dia. Fayaqulu, maka ketika itu dia berkata, ni si mati ni akan berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ayyu syai'in hadhihi. Ini apa ganjaran yang banyak-banyak ni datangnya daripada mana ni? Macam mana boleh angkat darjat saya ni? Macam mana tiba-tiba saya punya pahala banyak ni? Macam mana saya punya keseronokan makin tambah-tambah ni? Macam mana boleh dapat ni? Ayyuha syai'in hadhihi. Fayuqalu. Lalu dikatakan kepada si mayat itu di alam barzah. Apa dikatakan kepada orang itu? Dia pun berkata, waladuka istaghfara laka. Sebenarnya kau dapat semua naik darjat meningkat ni kerana anak engkau sekarang dekat dunia, dia sedang memohonkan ampun untuk engkau. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa, kesalahan, kekurangan, kekhilafan mak ayah kami ya Allah. Ampunkan, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Angkat darjat mereka ya Allah.
Hapuskan segala beban dan siksaan di alam kubur mereka, ya Allah. Luaskan penginapan dan penempatan mereka, ya Allah. Terima amal soleh mereka yang walaupun padanya ada kelemahan dan kecacatan, ya Allah. Ilhamkan kepada kami, ya Allah, untuk menyempurnakan baki-baki hutang ibadah dan hutang kebendaan yang masih lagi terikat dengan diri mereka, ya Allah. Permudahkan kami untuk selesaikan segala tanggungjawab berbaki yang tidak mampu mereka sempurnakan kerana kesibukan mereka membesarkan kami dan mencukupkan keperluan kami, ya Allah. Mereka itu kurang zikirnya kerana kesibukan membesarkan kami. Mereka itu kurang solat sunatnya kerana sibuk untuk mencukupkan rezeki keperluan-keperluan kami. Permintaan kami telah menyusahkan mereka. Selera kami telah menarik kurangnya tumpuan ibadah mereka. Keinginan dan cita-cita kami telah mengorbankan banyak keringat dan tenaga mereka. Semua tu asbab dia kita. Kita kena sedar kita ni hakikatnya jadi fitnah besar pada mak ayah kita suatu ketika dulu. Bagi orang yang mak ayah dah meninggal, dia kena sedar dia dulu adalah fitnah. Dia dulu adalah ujian. Soal mak bapak kita bagi cukup tak bagi cukup, itu bukan soalnya. Tetapi mereka telah banyak buat kelemahan dan kekurangan kerana nak mencukupkan diri kita. Kerana nak mencukupkan diri kita. Kita punya, sebab itu, nak jadi anak yang soleh, mesti selalu mintakan ampun. Supaya Allah angkat darjat bapa mak kita yang dah meninggal tu. Sekarang minta ampun, lepas semayang mintakan ampun, dapat ingat sedekahkan niatkan untuk mereka, mesti berterusan. Jadi jadi anak yang soleh ni bukan tunggu masa bapa kita, mak kita hidup. Yang hidup dah. Dia sebenarnya jadi anak yang soleh ni bukan mak bapak hidup ke dah meninggal. Selagi kita hidup. Bukan selagi dia hidup. Selagi dia hidup, dia dah meninggal pun kita ada peluang. Yang tak ada peluang ni selepas kita meninggal. Ketika itu baru kita nak tahu macam mana selama ni persembahan kita untuk menjadi anak yang soleh. Jadi, bila dia angkat darjat satu orang mayat tu, maka dia pun terkejut. Maka ketika itu dikatakan kepada mereka yang meninggal dunia ni, ini adalah kerana anakmu memintakan ampun kepada Allah untukmu. Darjatnya diangkatkan. Jadi buat. Kena buat selalu dan berterusan. Bukan sekadar sudah tahu, tetapi membesarkan mahu untuk selalu. Membesarkan mahu untuk menjadi selalu. Bukan sekadar tahu. Oh, ni saya dah tahu. Dia bukan soal tahu. Tahu semua orang dah tahu. Saya dah tahu, lama dah tahu. Tapi saya kena tanya. Tadi buat tak? Pagi tadi buat tak? Lepas subuh tadi buat tak? Petang nanti buat tak? Malam nanti buat tak? Sejauh mana besarnya rasa mahu untuk menjadi selalu. Yang itu mustahab. Seterusnya kita tengok bagi orang yang telah meninggal kedua ibu bapanya, apa yang boleh dibuat? An Abdullah bin Dinarin an ibni Umar. Daripada Abdullah bin Dinar, daripada Ibnu Umar. Katanya, Marra a'rabiyyun fi safarin. Satu orang Arab, dia telah terserempak dengan Ibnu Umar. Fakana Abul A'rabiyyi sadiqan li Umar. Bapa kepada orang Arab tersebut adalah kawan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi, Ibnu Umar ni, dia terserempak dengan dia tengah jalan-jalan musafir tu, tiba-tiba dia terserempak dengan satu orang Arab. Satu orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni, dulu, dia dengan bapa orang tu adalah kawan kepada bapa Ibnu Umar. Ibnu Umar, bapa dia Umar lah. Dia anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar kita panggil Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Umar maknanya anak Umar. Jadi anak Umar ni, anak Sayyidina Umar, Abdullah ni, dia berjalan musafir, dia terserempak dengan satu orang. Yang mana orang itu adalah orang yang dulu dia dengan bapa dia pun adalah orang yang baik, kawan dengan Sayyidina Umar.
Jadi bila dia tahu perkara tersebut, maka dia pun tanya kepada orang tu, alasta ibna fulan, bukankah awak ni anak si fulan ni? Maknanya awak ni anak yang si fulan yang dulu kawan bapak saya, kenal baik dengan bapak saya. Masa ni Sayyidina Umar dah wafat, dah meninggal. Lalu orang tu kata, qala bala, bahkan ya, betul. Memang betul. Lalu fa'amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yasta'qibu wa naza' imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Lalu tiba-tiba Ibnu Umar bila tahu orang tu, bapak dia pun dulu kawan Sayyidina Umar, Ibnu Umar ni dia kata, bawa sini keldai tu. Dia musafir, bawa keldai dengan muatan barang apa semua. Ada dua, masing-masing bawa keldai, seorang dia tunggang seko, lagi seko bawa barang-barang, lagi seko bawa barang-barang. Isi muatan, macam-macam harta, macam-macam duit, apa semua dalam tu. Jadi Ibnu Umar bila tahu orang ni dulu, bapak dia pun baik dengan arwah bapak dia, lalu kata Ibnu Umar, bawa sini himar tu, bawa sini keldai tu. Keldai tu dibawa dengan muatan-muatan isi keldai tu, sambil Ibnu Umar ni dia buka dia punya serban dia bagi semua tu dia bagi kat orang tu. Jadi kawan-kawan Ibnu Umar yang musafir bersama Ibnu Umar ni terkejut lah. Oi, engkau terserempak dengan orang tu, kau bagi semua sekali. Banyaknya. Seolah macam tu lah. Kalau kita contohlah Hajar Rosniati lah contoh. Contoh. Dia jumpa saya. Dia kata, ni Sailin Sailin ni anak Haji Muhammad Saleh betul. Betul. Haji Muhammad Saleh tu dulu kenal baik dengan bapak saya. Oh, ya ke? Ni Sailin sini. Awak keluarga baik dulu dengan arwah bapak saya. Baik. Ada apa ni? Dia kata, ni saya punya Mercedes ada 2 ni. Satu mata belalang, satu mata kacang. Ustaz ambil lah yang mata kacang tu. Oh, ya ke? Kenapa bagi saya? Mahal sangat ni, berapa juta harga ni? Tak apa. Ni kan contoh. Contoh. Ni contoh, bukan suku. Ustaz Mercedes, Ustaz. Contohlah. Saya tak pernah bawa Mercedes, tak tahu. Nak bagi contoh. Lalu kawan-kawan Ibnu Umar terkejut lah, bagi banyak sangat. Lalu dia kata, ama yakfihi dirhamani. Dia tanya. Dia kata, wahai Ibnu Umar, engkau terserempak dengan orang tu, kan kalau engkau bagi dia 2 dirham pun kan dah cukup dah. Maknanya tak payahlah bagi sampai keldai dengan muatan banyak benar. Tak payahlah, 2 dirham kan dah cukup dah, sesuai lah, buat baik kira. Lalu kata Ibnu Umar, nampak Ibnu Umar cakap apa? Faqala, kata Ibnu Umar, baginda Nabi dulu pernah mengingatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wudda abika, la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka. Hendaklah kamu jaga kasih sayang yang pernah terjalin. Hendaklah kamu jaga hubungan kasih sayang yang telah terbentuk antara seseorang dengan bapa kamu. Macam mana saya nak terjemahkan tu? Hendaklah kamu pelihara hubungan baik dan kasih sayang antara seseorang yang pernah berhubungan baik dengan bapa kamu. Boleh tak macam tu? Bahasa Melayu dia perlu banyak sikit perkataan nak sampai dia punya maksud. Wudda tu cerita dia. Senang cerita, arwah-arwah, jiran arwah, member-member arwah yang mana kita kenal apa semua tu, itu tu jalan kita nak buat baik pada orang tua kita yang meninggal ialah buat baik pada member-member dia, jiran-jiran dia yang dulu pernah baik dengan dia. Tu cara dia. Ni kan tajuk dia kalau mak bapak dah meninggal. Boleh faham cerita dia. La taqta'hu, jangan kamu putuskan hubungan kasih sayang itu. Fayutfi Allahu nuraka, nanti Allah akan padamkan cahaya kamu. Nanti kita hidup dalam kegelapan. Nanti kita sendiri yang kesusahan. Jadi kalau kita dulu kampung kita, saya kampung jauh Ustaz. Kampung awak kat mana dulu? Kampung saya dulu Sarawak Ustaz. Tapi mak bapak ada lagi, mak bapak dah meninggal Ustaz.
Habis balik kampung Sarawak ni ngundi. Balik ustaz, alamat lama balik ngundi. Habis kat kampung ada siapa lagi? Jiran-jiran orang tua saya ada lah. Buat baik dengan mereka. Gaji masuk awal kan. Dengar cerita Perdana Menteri umum awal. Belanja lebih sikit. Hantar benda-benda yang patut. Kalau boleh belanja 1 ekor himar, isi dengan barang muatan pun bagus kalau mampu. Buat baik pada mereka. Itu cara. Itu salah satu cara. Habis kalau kawan arwah pun semua dah meninggal dulu sebelum arwah ustaz, ya cara lain lah. Banyak cara istighfar, sedekah yang kita buat pagi-pagi, hadiahkan yasin, tahlil, semua tu boleh khatam Quran. Ini hanya kita ambil hadis-hadis terpilih nak cerita macam mana langkah-langkah yang boleh kita buat kalau mak ayah dah meninggal. Maknanya peluang untuk kita terus jadi anak yang soleh tu ada selagi mana kita yang belum meninggal. Itu yang mustahak tu. Yang penting kita cari. InsyaAllah besar pahalanya, berkah. Baik, contoh yang ketiga, situasi yang ketiga. Bukan contoh, situasi yang ketiga. Iaitu apa? Kalau seseorang itu, mak ayah dia tidak beriman. Atau dengan kata lain, tak Muslim lah. Macam mana cara dia nak buat baik? Nak mintakan ampun, tak boleh. Nak minta supaya dia dimasukkan ke dalam syurga, tak boleh juga. Benda yang dilarang. Kita kena tahu tak semua doa boleh. Contoh doa tak boleh, yang agak melampau. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan para nabi-Mu. Tak boleh lah. Benda tu melanggar akidah. Tak boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku seorang, jadikanlah aku di antara malaikat-Mu. Tak boleh lah. Kita dah dijadikan oleh Allah yang namanya manusia. Sunnatullah, aturan Allah, manusia tetap jadi manusia. Tak ada yang berubah jadi yang namanya malaikat. Jadi itu aturan dia gitu. Jadi tak boleh. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian muslimin muslimat. Boleh. Yang tak boleh, Ya Allah, ampunkanlah dosa, ampunkanlah semua muslimin muslimat setiap satu dosa mereka tanpa kecuali dari umat terdahulu sampai ke akhir zaman. Tak boleh. Sebab Allah, sunnatullah sudah tentukan bahawa ada muslim yang berdosa, ada muslim yang diampunkan, ada muslim yang dipelihara daripada melakukan dosa. Jadi kita tak boleh minta supaya diampunkan semua sekali dosa-dosa muslimin, semua dosa mereka. Kalau ampunkan dosa sekalian muslim-muslimat boleh. Maknanya mungkin ada orang diampunkan 20%, mungkin dibalas 80% daripada dosa dia. Ada orang mungkin diampunkan dosa dia 50%, lagi 50% ada orang diampunkan semua, ada orang masuk syurga tanpa hisab. Itu memang sunnatullah. Adalah cara dia gitulah. Tapi kita tak nak cerita tentang tu. Barakallahu fikum. Jadi kita nak tengok kepada ni, kalau apa yang boleh dibuat. Lalu, haddatsani Abu Katsirin As-Suhaimi qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kata Abu Hurairah, kalau ada Yahudi, ada Nasrani, dia dengar saja nama aku, dia mesti rasa suka kat aku. Padahal Yahudi Nasrani ni benci Islam. Tapi kalau dengar nama Abu Hurairah, dia suka. Apa sebab dia? Ni sebab dia. Sebab dia apa? Sesungguhnya kata Abu Hurairah, dulu mak aku ni kuntu uriduha alal Islam. Aku nak sangat dia masuk Islam. Fata'ba, tapi dia enggan. Fakultulaha, aku cakap lagi, mak, masuklah Islam, mak, tolonglah mak. Fa'abat, dia tak nak. Dia maki-maki Nabi Muhammad ini. Aku dah rasa sedih, mak, aku tak nak masuk Islam. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu aku dah sedih sangat, aku datang jumpa dengan Nabi. Aku pun katakan kepada Nabi, Udu'ullah laha, wahai Rasulullah, saya nak sangat mak saya masuk Islam. Tolong doakan kepada Allah supaya dia masuk Islam. Fada'ah. Maka Nabi pun berdoa. Saya tukar. Warna hijau, warna biru, warna purple. Fada'ah. Nabi doa. Lepas dah Nabi doa,
aku pun pulang dan datang kepada mak aku. Suatu ketika, aku pun datang ke rumah ibuku dan aku masuk ke pintu rumahnya. Tiba-tiba aku dikejutkan. Mak aku cakap, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini aslam tu." Mak, sekarang mak dah masuk Islam, Abu Hurairah. Ha? Mak dah masuk Islam? Betul ke ni, mak? Betul. Ada orang tadi beritahu aku, ada orang terangkan kat mak, mak terima Islam. Mak terima Islam. Mak ikut engkau. Mak percaya dengan Nabi. Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Abu Hurairah punya happy. Dia terus bawa mak dia pimpin mak dia. Lalu dia pun beritahu kepada Nabi. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pun beritahu Nabi mak dah masuk Islam. Fakultu, saya minta lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi. Kali ni saya nak minta, tolong doakan untuk saya dan mak saya. Tadi untuk mak saya. Ini. Ni ud'ullaha laha. Tolong ya Rasulullah, doakan mak saya. Kali ni tolong doakan saya dengan mak saya. Dia dah happy sangat. Faqala. Lalu Rasulullah pun berdoa. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, abduka Abu Hurairah wa ummuhu. Ini adalah hambamu dan ibunya Abu Hurairah. Ahibbahuma ilan nas. Jadikanlah dua-dua orang ini orang yang disayangi oleh orang ramai. Sejak daripada Nabi cakap gitu, terus Abu Hurairah ni pergi ke mana-mana, disukai, disenangi, orang rasa selesa. Walaupun orang itu sebenarnya adalah Yahudi yang benci Islam, Nasrani yang dendam dengan Islam, tapi bila jumpa Abu Hurairah, rasa seronok. Sebab dia apa? Sebab usaha dia yang baik, berhadapan dan bersikap dengan baik ketika berhadapan dengan mak yang tidak Muslim. Yang tidak beriman. Caci maki Rasulullah. Dia sedih Abu Hurairah. Mula-mula peringkat dia sedih. Tapi dengan sebab dia sabar, dengan sebab dia reda, dengan sebab dia sungguh-sungguh nak bawa mak dia masuk Islam, maka dengan itu dia dapat doa Rasulullah dan kesan doa Nabi, barakah ibu yang masuk Islam. Akhirnya dia jadi orang yang disukai oleh orang ramai. Abu Hurairah ni kalau pergi mana-mana orang senang. Pergi mana-mana orang seronok. Itu nikmat tau. Kita kalau ada anak kita contoh, pergi ke mana-mana disenangi oleh orang. Masuk dalam keluarga mertua dia senang. Masuk dalam grup ipar-ipar dia menyenangi dia. Dia pergi kerja kat pejabat, orang pejabat senangi dia. Dia pergi kat masjid, orang masjid selesa dengan dia. Itu sebenarnya nikmat kurnia dari Allah. Nikmat kurnia dari Allah. Yang terakhir kita lihat, apa dia? Hisham bin Urwah telah berkata, ayah saya telah memberitahu kepada saya, dia berkata bahawa Asma binti Abu Bakar telah berkata. mungkin dah dekat 6 suku agaknya. Tak apa, don't worry. Oh, Masya Allah, hari ni kita 150 orang petang ni. Barakallahu fikum, jazakumullah. Baik, Asma binti Abu Bakar, dia mengadu kepada Nabi. Mak dia, isteri Abu Bakar, Raghib, nak datang jumpa dia ketika Nabi ada di Madinah dan Asma binti Abu Bakar ni pun ada di Madinah. Lalu dia rasa risau, mak dia ni tak Islam. Boleh ke dia buat baik pada mak dia yang tak Islam ni? Tadi Abu Hurairah punya mak akhirnya masuk Islam. Ini dia ni tak Islam, tapi datang, dia rindu ke anaknya Asma. Fasa'altun Nabi. Maka saya ni tak tahu boleh ke sambut mak saya yang kafir ni. Jadi saya pun tanyalah kepada Nabi, boleh ke tak boleh? Afa asiluha, boleh tak saya bersilaturahim dengan dia? Asilu maknanya adalah sambungkan silaturahim. Maka kata Rasulullah, na'am, untuk silaturahim dia boleh. Orang kafir itu walaupun dia kafir, tapi dia tidak menyerang kamu, tidak membunuh kamu, tidak mengancam kamu. Cuma dia nak jumpa anak je, nak bawa hadiah, dia rindu kat anak dia. Qala Ibnu Uyainah,
kata Ibnu Uyainah, bila tanya saja soalan tersebut, Allah pun turunkan firman-Nya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tu panjang ayat dia tu. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak menyerang kamu kerana kamu beragama Islam. Dia tak menyerang kita kerana kita beragama Islam, dia tak serang, dia tak mengancam nyawa kita. Maka tetap kita kena, apalagi kalau orang yang mak ayah dia tidak menganut agama Islam, maka tetap dia ada kewajipan berterusan untuk berbuat. Dia berbuat baik tu hukum dia wajib. Berbuat baik, melayani baik, tetap masih hukum dia wajib. Jadi itulah sedikit perkongsian kita pada petang ini. 3 keadaan: ibu bapa yang masih hidup, ibu bapa yang telah meninggal, ibu bapa yang tidak beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang menjadi perkongsian kita pada petang ini menyuntik semangat kita. Bukan kata kita tak tahu, bukan kata kita jahil sepenuhnya, kebanyakan kita sedia maklum, hanya saja untuk merangsang, memberi dukungan dan semangat kepada kita untuk melaksanakan banyak perkara lagi sementara kita hidup. Bukan sementara mak bapak kita masih hidup. Sementara aku tengah hidup ni, aku ada banyak perkara yang aku boleh buat dalam meniti anak tangga menjadi anak yang soleh. Kita nak jadi anak yang soleh bukan di depan mata mak bapak kita. Kalau depan mata dia, maknanya masa dia hidup, kita jadi anak soleh. Kita nak menjadi anak yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak yang soleh buat ibu bapa kita. Jadi target utama kita kena tahu tujuan kita semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Saya serahkan semula kepada pengacara. Silakan. Alhamdulillah. Ada nak buka soalan ke Ustaz? Kalau ada yang nak bertanya, boleh.